Kalau dia tak rehabilitate cepat, nak buat conditioning balik, pergi ke ISN, perbetulkan diri, you takkan dapat bertanding di peringkat dunia. So these are the area yang kita hari ini kita akan dan saya sebagai pengurusi Institut Sukan Negara pun melihat perkara-perkara ini. Datuk Seri yang telah jatuh bangun bersama Kelab Nusa Masuri, mungkin Datuk Seri nak kongsikan apa strategi Datuk Seri untuk membantu BAM mungkin memberikan talent baru untuk disuburkan, ataupun usaha dari Kelab Nusa Masuri sendiri untuk membanyakkan nama-nama badminton selain daripada nama-nama sedia ada Datuk Lee Chong Wei dan sebagainya. Kita daripada dulu memang pertama Kelab Nusa Masuri memang sentiasa bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan, yang mana kita buat coaching klinik di setiap negeri apa tu semua. Tetapi kita kat situ very limitation, yang mana contohnya daripada situ maka kita identify talent yang kerana kita nak ambil daripada usia yang muda. Contohnya kalau let's say under 12 champion. So daripada situ kita boleh nampak sejauh mana pemain ni boleh pergi kalau let's say kita ambil. Tetapi kengkangan pada kita pula daripada segi sumber, contohnya situ. So jadi saya tidak boleh ada pemain yang banyak. Kerana apa? Untuk menghantar pemain ke luar negara dan kos-kos tu apa semua. Tetapi kita perlu ada jangka masa. Contohnya, bila saya bincang dengan Datuk Misbun, dia cakap, kalau kita ambil pemain ni, berapa lama you rasa dia boleh mendatangkan hasil? Kerana itu kita punya obligation. Contohnya apabila kita ada sponsor. Sekarang sponsors ni dia nak you punya player boleh masuk TV lah. Contohnya kita cakap gitu kan. So jadi itu bebanan kepada kita. So jadi dengan kekangan keuangan yang kita ada untuk menghantar pemain dan kita nak dapat result, itu yang always menjadi persoalan dia. Tetapi apa yang saya lihat contohnya macam di BM memang talent, sebab di dalam sekolah Bukit Jalil for example tu semua yang the best player di Malaysia. Sama ada 12 tahun, 15 tahun semuanya di sana. Tetapi apa yang pendapat saya lah, apa yang berlaku, kerana ada yang kadang kita dengar. Jadi pun kalau let's say kalau saya jumpa Datuk, saya boleh bertanya, Tok, kenapa pemain ni champion dalam selection tetapi dia tak ada dalam tim ataupun tak boleh masuk kat Bukit Jalil? Saya dengan Datuk boleh. Tetapi dekat situ pula soal contohnya daripada majlis sekolah-sekolah pula, Tok, betul tak? Daripada situ. Jadi perkara-perkara ini yang kadang-kadang membantutkan, ataupun kadang-kadang ada pula parents pula yang tak nak, tak naklah saya masuk kat sekolah Bukit Jalil, lepas tu nak kena belajar. Ada pula parent nak anak dia saja main, dia tak nak belajar, nak main. Sebab apa? Dia boleh nampak sekarang contohnya macam Chong Wei as a professional, 1 bulan earning dia berapa? Betul. Itu dah boleh jadikan industri. Itu yang kita cakap sport as a industry. So jadi itu yang mana sekarang ini kita nak harus menampakkan kepada family atau keluarga-keluarga yang mana sports ni boleh menjana pendapatan yang lumayan, tetapi harus betul-betul committed. So jadi anak-anak tu harus dididik lah. Contoh macam kalau Cina, umur 8 tahun dia serah pada association, parent boleh setahun 2 kali je. Di sana saya pernah pergi ke Beijing, dia cakap macam tu. So itu cara dia orang di sana. Tapi kat sini mustahil sebab parent nak pergi tengok apa semua. Tetapi di China boleh dengan sistem dia orang. Tetapi apa yang kita boleh buat dekat sini adalah to make sure guardian tu mesti penting. Sebab daripada sekolah ni yang mana kita harus pupuk foundation dia yang betul. Sebab badminton ni sekarang dah jadi sukan tenaga. All fizik. Dah tak ada macam dulu you boleh ni service over. Sekarang dah tak ada, semua dah macam fizik game. Jadi foundation kita harus perbetulkan supaya bila kita budak ni lepas saja form 5, dia dah boleh untuk masuk ke peringkat yang lebih tinggi. Dia dah boleh adapt. Kalau tidak dia akan tukar coach je injured, tukar ni je injured. So jadi itu yang mana macam kita di Kelab Nusa Masuri, saya hanya limitation yang mana dekat situ saya nak yang betul-betul yang ada di luar yang saya boleh bantu, yang betul-betul kita rasakan dengan kepakaran Datuk Misbun, yang mana kita lihat boleh menjadi champion, dan of course kita nak supaya dia mewakili negara satu hari nanti. So itu saja. Datuk Seri Jalani nampaknya mencari sebutir bintang untuk digilap dan terus menyumbang kepada negara. Perbincangan kita tambah menarik dolah, tapi kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini.
Terima kasih anda masih lagi bersama kami dalam Soal Jawab. Saya nak ke Datuk Nurza dan saya nak bertanya tentang keterbukaan BAM hari ini di bawah kepimpinan baru Presiden Tengku Tan Sri Mahathir Tengku Arif yang nampaknya membuka ruang yang luas untuk membetulkan kepincangan-kepincangan dalam BAM yang sebelum ni kita dengar. Antaranya ada yang melabelkan BAM sebagai persatuan kuku besi, ada agenda tersembunyi untuk dalam aspek pemilihan ke skuad elit. Mungkin Datuk boleh terangkan misi dan matlamat baharu di bawah pimpinan terkini ini, Datuk. Terima kasih Saudara Izzuan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahawa kepimpinan baru ini adalah lebih terbuka dan juga kita mempunyai hala tuju untuk menentukan bahawa satu sistem yang tak bias dalam melahirkan pemimpin-pemimpin dan peneraju-peneraju dalam pasukan badminton kita yang akan datang. Kerana kalau kita lihat sebelum ni banyak orang kata komplain, yang kata sistem tu tak telus, ada orang ikut pintu belakang dan bila badminton ni dia dekat di hati mak bapak masing-masing, ya. Bila anak dia tak dapat, ibu bapa akan datang komplain, mengadu, kata kita tak bagi dia peluang. Sebab tu kepimpinan baru ni hari ni kita yang pertama kita kata kita akan ada satu sistem yang telus, you challenge kita punya ranking, ya. You boleh datang, you kata kita punya ranking ni tak betul, dan kalau you ada pemain-pemain yang terbaik di peringkat kelab, di peringkat sekolah, atau di peringkat mana-mana, bagi tahu. So kita akan buat proses ranking tu. Bukan selalulah, mungkin dalam setahun 2-3 kali contohnya. Yang kedua, kita juga mempunyai sistem bahawa melibatkan lebih lebar, macam saya kata tadi, dari segi kita punya reach out to find players. Sebab tu kita ada mewujudkan dari segi zon-zon di peringkat Sabah Sarawak, di peringkat timur, ya, di peringkat di negeri-negeri di peringkat sebelah pantai timur dan di pantai barat. So dari segi itu kita akan melibatkan lebih banyak pusat-pusat latihan untuk mengenal pasti lebih ramai lagi pemain-pemain. Di samping itu juga kita macam saya katakan tadi, bila kita lihat pada pemain bukan hanya dari segi satu sudut saja, bahawa dia boleh bermain badminton tetapi lupa kepada aspek-aspek yang lain. Aspek disiplin, mental strength, conditioning, fitness dan berbagai-bagai lagi. Sebab tu bila kita hantar pemain-pemain kita ke Piala Thomas, kita akan dapat report bukan saja daripada jurulatih, tapi kita dapat report daripada ISN contohnya, Institut Sukan Negara. Di situ kita akan dapat dari segi checklist. Dia macam kereta tu nak bertolak, nak balik raya, kita ada checklist dia, semua kena tip-top. Itu ISN buat bersama-sama dengan BAM hari ni. Dan benda-benda pembaharuan ni kita akan buat supaya, kerana sebagaimana yang kita tahu tadi, untuk kita terus kekal menjadi kuasa badminton, kita mesti mempunyai daya saing yang tinggi agar pemain-pemain yang kita ketengahkan mampu melepasi at least quarter final di peringkat-peringkat yang tertinggi. Ya Datuk, saya tertarik dengan ungkapan telus Datuk kan. Jadi mungkin membawa era baru pembangunan badminton Malaysia. Okey, mungkin lepas ni BAM akan berusaha lebih serius untuk memanggil kembali Datuk Misson Siddiq ke pangkuan BAM. Sebab memang kita akur ilmu Datuk Misson Siddiq itu di mana telah menobatkan 3 pemain di dalam World No. 1, bermula dengan Sheikh Siddiq, Rosman Hashim dan kini diteruskan dengan Lee Chong Wei. Jadi macam mana Datuk melihat? Kita sejak kita Tan Sri Tengku Mahathir mengambil pucuk pimpinan BAM ni, kita nak melakukan pemisahan antara kejurulatihan dan teknikal dengan pengurusan. Sebab tu kita melihat the technical supremo, ya, untuk memimpin kejurulatihan dan teknikal ni. Yang pertama sekali, saya dengar suara masyarakat, saya dengar suara mereka-mereka yang pakar. Kita telah memujuk Datuk Misbun. Kita di Birmingham, saya All England cuba nak jumpa dia. Lepas tu saya call Datuk Lee Chong Wei. So dia Datuk Lee Chong Wei ni baik, kan. Dan kita hantar email, kita hantar surat.
Akhirnya Datuk Misbun telah membalas surat tersebut dan mengatakan bahawa buat masa ni beliau tidak dapat bersama dengan BM. Atas alasan apa tu? Atas alasan peribadi. Okey. Kita hormat keputusan dia.